Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 4 April 1975, negara kita telah digemparkan dengan satu kes pembunuhan kejam yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya. Kes ini melibatkan isteri yang berwarga negara Kenya dan suaminya berasal dari Colombo. Apabila mendengar berita itu, orang ramai semestinya kasihankan si isteri yang nyawanya telah diragut oleh orang yang paling dekat dengannya. Apabila kes ini dibicarakan, ianya menjadi sebaliknya pula. Apabila rasa kasihan itu bertukar kepada si suami yang membunuh sehinggakan dia hanya dihukum penjara selama 3 tahun atas tuduhan tersebut. Suami dalam kes ini, Kingsley John Lewis, berusia 32 tahun, bekerja sebagai penasihat ekonomi kepada kerajaan negeri Selangor ketika itu, telah dituduh membunuh isterinya. Dia telah membunuh isterinya, Maria Teresa, berusia 24 tahun dalam kejadian yang dikatakan berlaku di rumah mereka sendiri di lorong Limau Manis 2, Bangsar Park, kira-kira pukul 3 pagi pada 3 April 1975. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Lewis telah berkenalan dengan isterinya Maria di Kenya apabila dia bekerja di sana dan sering ke kelab di mana Maria bekerja sebagai seorang pelayan. Cinta mereka berputik dari situ dan pada 9 Disember 1972 mereka telah mendirikan rumah tangga di Nairobi, Kenya. Anak lelaki mereka, Lenny, telah dilahirkan di England pada 15 Januari 1974. Lewis telah memberitahu orang di sekelilingnya bahawa hidupnya di Kenya dan England bersama Maria sebagai mantap. Isterinya itu sangat rajin menjaga rumah, memasak dan melakukan segala kerja untuknya. Ketika itu, mereka sangat jarang bergaduh. Selepas itu, Lewis telah mendapat kerja di Malaysia sebagai perancang ekonomi kepada kerajaan negeri Selangor. Mereka bertiga berpindah ke Malaysia dan tinggal di Bangsar Park, rumah di mana insiden pembunuhan ini berlaku. Keadaan kian berubah apabila Maria semakin kurang memberikan perhatian kepada anak lelaki mereka, Lenny. Maria yang sentiasa bersikap ramah mudah sekali mendapat kawan, tetapi dalam Oktober 1974 ada satu perubahan ketara yang dapat dilihat pada diri Maria. Maria mula keluar malam sendirian dan memberitahu Lewis bahawa dia keluar bersama kawan-kawannya. Apabila sering pulang lewat ke rumah, Lewis telah bertanya ke mana dia pergi pada setiap waktu malam. Maria hanya menjawab dia ke disko. Itulah petanda awal akan bertukarnya sifat-sifat seorang isteri yang Lewis banggakan sebelum ini. Pada mulanya, Lewis menyangkakan yang isterinya itu hanya taksub untuk menari di kelab dan hanya membiarkannya sehinggalah dia menyedari yang Maria sudah berubah dan menjadi hal yang lebih serius. Pada bulan November atau Disember 1974, Maria sudah menunjukkan taringnya apabila dia tidak lagi mempedulikan anaknya Lenny dan secara terang telah menjalinkan hubungan dengan lelaki lain di hadapan Lewis. Pendedahan hubungan isterinya bersama lelaki lain membuatkan Lewis menjadi bingung dan acap kali dia menasihatkan isterinya itu supaya bertaubat dan kembali setia kepadanya. Bahkan Lewis cuba meminta bantuan dari rakan-rakannya untuk turut menasihati isterinya itu. Lewis tetap meneruskan bekerja di pejabatnya di bangunan Sekretariat Negeri dan bekerja seberapa daya yang dia mampu kerana asyik memikirkan masalah isterinya itu. Maria juga sudah berani bertindak ganas dengannya. Jika dia menghalangnya keluar dari rumah, Maria akan naik angin dengan membaling cawan, rokok dan gelas-gelas ke arahnya. Maria juga akan merosakkan kereta jika dia tidak diberi menggunakan kereta. Ada satu insiden berlaku apabila Lewis membawa Maria keluar makan malam sempena sambutan ulang tahun perkahwinan mereka. Ketika itu, Lewis cuba berdamai dan membawa Maria keluar makan di Petaling Jaya. Ketika berada di situ, Maria telah melarikan diri bersama kereta membawa semua wang yang ada dengan Lewis dan meninggalkan Lewis sendirian di situ. Namun pada keesokan harinya pukul 8 pagi, Maria pulang semula ke rumah. Pada 3 Januari 1975, Maria ingin pergi ke London. Lewis telah memberikan wang sebagai belanja isterinya berada di sana. Maria tidak pulang ke rumah ketika itu serta hanya mengirimkan 2 postcard sehingga 17 Mac atau 18 Mac 1975 dia menelefon Lewis memberitahu bahawa dia akan pulang ke rumah mereka. Waktu itu Lewis telah menulis sepucuk surat
meminta Maria supaya jangan pulang ke rumah jika dia masih tidak bertaubat. Namun pada 27 Mac 1975, Maria pulang ke Kuala Lumpur. Rupa-rupanya Maria telah mengandung dan merancang untuk membuang kandungannya itu. Perkara itu diketahui oleh Louis kerana Louis sendiri menemani Maria ke klinik bagi tujuan membuang kandungannya itu. Setelah kejadian di klinik itu, perangai Maria bukanlah berubah semakin baik dengan layanan Louis yang masih menerimanya, malah kelakuannya bertambah buruk dari dulu dalam pergaduhan dan pertelingkahan. Pada hari kejadian 2 April 1975, dua orang gadis yang menjadi orang gaji Louis telah berhenti kerja serentak pada hari itu. Kebetulan pula Lenny sakit dan Louis terpaksa membawanya ke klinik. Louis pulang dari klinik pada pukul 5.30 petang dan ketika itu isterinya Maria sedang bersiap-siap untuk keluar dari rumah. Louis cuba menahan Maria dari keluar pada hari itu dengan memberitahu yang anak mereka sedang sakit. Mendengar Louis melarangnya keluar, Maria telah mengamuk dan membaling gelas kepada Louis menunjukkan yang dia tetap mahu keluar juga. Maria telah keluar pada pukul 6 petang tetapi pulang semula ke rumah pada pukul 8 malam. Malam itu selepas makan malam, Louis telah menegur isterinya itu kerana perangainya yang sudah berubah dan tidak mengizinkan Maria keluar pada malam itu. Maria tetap ingin keluar dan meminta untuk menggunakan kereta tetapi Louis tidak membenarkannya. Berang dengan larangan Louis, Maria bertindak ingin memecahkan cermin hadapan kereta dengan menggunakan pasu bunga tetapi sempat dihalang oleh Louis. Louis memberitahu Maria bahawa dia tidak kisah akan kereta atau rumah tetapi kisah akan sikap Maria yang tidak mengambil berat akan anak mereka Lenny. Mendengar apa yang diperkatakan oleh Louis, Maria yang dalam keadaan marah itu berkata yang dia akan membunuh anak itu. Maria kemudian mengambil pisau di dapur dan naik ke atas menuju ke bilik Lenny. Louis telah mengikut Maria dari belakang semasa naik di tangga, menangkap Maria dan menolaknya ke dalam bilik tidur mereka. Lampu bilik telah dimatikan. Ketika itu mereka bergelut dan Louis merampas pisau dari Maria. Dalam keadaan tidak terkawal, Maria ditetak beberapa kali oleh Louis sehingga dia terjatuh ke atas katil. Ketika itu barulah Louis sedar dan mula memanggil isterinya. Lampu bilik dinyalakan dan dia melihat Maria dalam berlumuran darah dan sudah tidak bernafas lagi. Bingung dengan apa yang telah dilakukannya, dia segera pergi melihat anaknya di dalam bilik dan mendapati Lenny sedang tidur. Louis kemudian membawa mayat Maria turun ke bawah. Mayat Maria telah dikerat di dalam bilik stor dan dimasukkan ke dalam sebuah peti. Pada keesokan harinya, Louis telah menghantar Lenny ke rumah orang gajinya dan meminta bantuan untuk menjaganya pada hari itu. Orang gaji tersebut telah bertanya tentang Maria kerana dia telah melihat Maria pada hari sebelumnya. Louis yang tergagap-gagap menjawab yang Maria telah pergi ke UK, menimbulkan keraguan kepada orang gaji tersebut. Pelik dengan kelakuan Louis pada hari itu, orang gaji itu telah pergi ke rumah Louis untuk melihat keadaan rumah majikannya itu. Masuk ke dalam rumah, dia terbau darah yang begitu kuat dan terdapat kesan darah yang banyak di dalam bilik stor. Tanpa berlengah, orang gaji itu membawa Lenny bersamanya ke balai polis untuk melaporkan penemuan yang mengerikan itu. Pihak polis yang membuat siasatan telah menahan Louis dan Louis telah mengaku perbuatannya yang membunuh Maria. Lengkap kertas siasatan, Louis telah didakwa di mahkamah kerana membunuh isterinya. Perbicaraan di mahkamah menggunakan khidmat juri di dalam kandang tertuduh. Peristiwa dan kelakuan Maria telah didedahkan di mahkamah tersebut. Louis juga memberitahu dia terpaksa membunuh Maria kerana isterinya itu mengancam untuk membunuh anak mereka. Di akhir perbicaraan, juri mendapati Louis didapati bersalah atas kesalahan membunuh tanpa niat dan dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Amat dahsyat sekali kes yang terjadi di negara kita pada waktu ini. Semestinya tidak dapat dilupakan oleh orang-orang yang terdekat dengan kawasan kejadian ini. Apa dah jadi dengan rumah itu selepas kejadian? Ada yang membeli atau menyewanya atau tidak? Sekian.